salam sejahtera. Nama saya Nurbaya binti Abdul yang mana saya ingin membentang tentang dokumentari yang berkenaan dengan aspek keistimewaan di Tawau. Tawau ni merupakan nama sebuah bahagian daerah dan juga bandar di Sabah. Tawau kini merupakan bandar ketiga terbesar di Sabah selepas Kota Kinabalu dan juga Sandakan. Sejarah Tawau tidak diketahui dengan jelas, terutamanya sebelum tahun 1890-an. Bagaimanapun, Tawau telah pun berpenduduk dengan sebuah perkampungan kecil nelayan dengan 200 orang penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat keturunan Tidung dan Suluk sebelum tahun 1890, yang mana sebelum itu terdapat penempatan terawal masyarakat Islam Tidung di Kalabakan di bawah naungan Kesultanan Bolongan Tarakan. Penempatan masyarakat Tidung dan Suluk di Batu Tinagat serta penempatan masyarakat Bajau di Omadal iaitu sempurna. Pada ketika itu, Tawau berada di bawah kuasa Kesultanan Sulu. Dalam satu perjanjian yang termeterainya pada 22 Januari 1878, Kesultanan Sulu ni menyerahkan kawasan di persekitaran Tawau yang wujud pada masa kini kepada pihak Inggeris. Tawau menjadi sebahagian daripada kawasan jajahan orang-orang Inggeris iaitu melalui syarikat yang berpiagam Borneo Utara British ataupun dikenali sebagai SBUB. Mengikut catatan The North Borneo Annual Volume pada tahun 1955 hingga 1965 yang menyatakan bahawa sistem pentadbiran bermula pada tahun 1898, iaitu berikutan langkah-langkah pihak SBUB membuka sebuah penempatan di Tawau dan seterusnya mengadakan asas-asas pentadbiran kerajaan tempatan di situ. Bagi mengelak perselisihan faham dengan pihak Belanda yang mana memerintah Kalimantan pada masa tersebut, Tawau telah berkongsi sempadan di antara tanah jajahan Belanda dengan tanah jajahan Inggeris. Pihak pemerintahan Inggeris telah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan sempadan. Hal ini demikian kerana sempadan asal bagi kawasan yang telah diserahkan kepada pihak Inggeris oleh kedua-dua Sultan Brunei dan Sultan Sulu ialah di bawah Sungai Sibuko yang mana berdekatan dengan Tarakan, Indonesia, yang kawasan tersebut termasuk di bawah pemerintahan Belanda yang mana pada ketika itu telah sedia ada penghuni yang berada di kawasan tersebut. Namun begitu, berikutan cerita tersebut, satu Suruhanjaya sempadan telah ditubuhkan pada tahun 1912 yang mana terdiri daripada pegawai-pegawai dari United Kingdom dan Belanda. Pada 17 Februari 1913, sebuah laporan bersama telah disediakan beserta dengan peta dan ditandatangani oleh Pesuruhjaya masing-masing di Tawau. Kemudiannya, mengikut protokol di antara United Kingdom dan Belanda yang telah ditandatangani di London pada 28 September 1915, yang mana kedua-dua kerajaan telah mengesahkan laporan bersama dan peta tersebut. Walau bagaimanapun, dengan wujudnya pemerintahan British di Tawau, pelbagai kemudahan telah disediakan seperti hospital, sekolah-sekolah, balai polis, rumah-rumah kedai, pelabuhan Tawau serta jalan raya dan jalan kampung yang dibina oleh PWD, yang mana sebuah jabatan kerajaan, para pekerjanya adalah dari kalangan penduduk tempatan Tawau itu sendiri. Hak dan keistimewaan masyarakat tempatan juga telah diiktiraf oleh kerajaan British dengan perlantikan Ketua Anak Negeri sebagai mewakili penduduk tempatan di Tawau bagi menyatakan keperluan dan permasalahan rakyat kepada pihak kerajaan British. Sebelum itu, pada tahun 1912, jawatan Ketua Masyarakat pernah diberikan kepada Habib Sheikh
manakala jawatan imam diberikan kepada Imam Mustafa pada tahun 1916. Di samping itu juga, jawatan Ketua Anak Negeri dengan gelaran Orang Kaya-Kaya ataupun OKK yang pertama dilantik Kerajaan British penghujung pada 1920-an ialah OKK Ki Abdullah, yang mana seorang Sino dusun Muslim. Manakala pada tahun 1937 sehingga 1953, penghulu Abu Bakar anak OKK Ki Abdullah telah dilantik menjadi Ketua Anak Negeri. Beliau dipertanggungjawabkan untuk memberi geran-geran tanah yang sah secara rasmi kepada masyarakat tempatan yang mendiami penempatan di sekitar daerah Tawau bagi menjamin hak keistimewaan penduduk tempatan sebagai masyarakat pribumi di daerah Tawau ini. Penubuhan Persatuan Kebangsaan Melayu Tawau ataupun PKMT pada tahun 1938 yang diasaskan oleh penghulu Abu Bakar dan diperkasakan bersama pemimpin Melayu yang lain iaitu Abu Bakar Titingan, Haji Abdul Karim Drahman, DSP Ahmad Ayid, Kasim Kamidin dan Imam Zainal bagi memperjuangkan hak dan kepentingan orang-orang Melayu ini telah menyatukan masyarakat Melayu tempatan Tawau. Ahli-ahli persatuan inilah yang bersama-sama dengan Tun Datu Mustafa Datu Harun melalui USNO yang mana menuntut kemerdekaan bagi negeri Sabah melalui Malaysia pada tahun 1963. Manakala penubuhan Persatuan Islam Tawau ataupun PIT yang dipengerusi oleh Imam Zainal dan kemudiannya oleh Haji Abdul Karim Drahman pada tahun 1955 telah mendorong penubuhan USIA ataupun USIA pada tahun 1968 yang menjamin keutuhan syiar Islam di